Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kita punya subjek asas reka cipta, pada minggu lepas saya dah buat introduction sedikit tentang inovasi dan juga tentang sedikit pengenalan tentang kita punya kursus. Jadi pada minggu ini berdasarkan dengan inovasi projek yang telah ataupun inovasi produk yang telah awak bagi feedback dekat dalam Padlet hari tu, kita akan discuss lebih lanjut lah tentang asas reka bentuk produk-produk tersebut dalam topik pada minggu ini. Okay, so topik minggu ini is regarding asas reka bentuk. Okay, sedikit pengenalan reka bentuk dan teknologi, which is RBT lah. Okay, sebenarnya kita bukanlah nak kata ini adalah subjek RBT, tetapi dia agak similar lah dengan apa yang subjek RBT yang baru diperkenalkan dekat sekolah-sekolah. Okay, jadi reka bentuk dan teknologi ini merupakan penyumbang kepada teknologi moden serta pembangunan sains dan sosial, di mana kita gabungkan elemen reka bentuk dan juga elemen teknologi di dalam satu inovasi, dan tujuannya adalah diperkenalkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Dalam masa yang sama, reka bentuk dan teknologi ini memberi pengetahuan tentang kemahiran dalam kita menghasilkan reka bentuk sesuatu produk yang berasaskan teknologi. Dan yang terakhir sekali, elemen, prinsip serta cara membina objek asas serta kriteria produk yang baik akan juga dibincangkan dalam topik ini. Okay, ini sekadar pengenalan tentang reka bentuk sahaja. Kita memang very pada asas sahaja supaya awak semua tahu sewaktu mereka bentuk sesuatu produk inovasi yang akan awak bangunkan nanti tu, apa elemen-elemen yang perlu ada atau apakah elemen-elemen yang perlu diambil kira. Okay, so kita akan cover dalam topik hari ini. Okay, ini adalah contoh lah, okay, revolusi reka bentuk. So kalau macam kita tengok contoh yang ini, okay, ini adalah reka bentuk basikal lah pada zaman dahulu. Saya nak kata pada zaman dahulu tak juga. Kalau nak katakan tempoh hari waktu sebelum COVID saya ada pergi ke Jepun. Di negara Jepun masih lagi menggunakan design basikal yang seperti ini. Jarang-jarang kita tengok orang Jepun kalau dia pengangkutan yang paling utama dekat Jepun adalah basikal lah, kita tahu. Dan basikal yang selalu mereka gunakan adalah design yang belah kiri ni. Yang belah kanan ni jarang-jarang kita jumpa kat Jepun lah. Biasanya yang bahagian kanan ni orang guna untuk sport, orang untuk hobi zaman sekarang kan. Sekarang tengah viral kan, orang naik basikal macam inilah contohnya lah, termasuklah saya dan suami saya lah. Jadi basikal-basikal jenis ini macam bukan nak kata trendy, tapi dia memang kita kata, orang kata sekarang menjadi hobi yang lebih sihat. Dalam masa yang sama kita nak sihat, dan dalam masa yang sama kita nak mengisi masa lapang juga. Okay, so ini adalah satu contoh revolusi reka bentuk. Mungkin kalau kita kata, kalau kita pasarkan reka bentuk ni di zaman sekarang, mungkin tak ramai orang yang nak beli. Tapi kalau kita tengok design yang lebih sleek, nampak lebih menarik macam yang belah kanan ni, mungkin lebih ramai orang belilah pada zaman sekarang. Jadi itu adalah revolusi reka bentuk. Okay, ada juga yang basikal macam ni. So yang ini dia macam very specific lagi. Okay, yang ini basikal ada bateri made with battery with powerful wave controller. Okay, ini and then carbon fiber side panel, kemudian ada bluetooth dropper apalah ni kan. Okay, kemudian frame travel. Ini depends kepada seorang satu company atau satu individu pelopor kepada inovasi sesuatu produk. Jadi bagi dia menginovasikan basikal ni supaya dia nampak basikal ni function dia lebih terkehadapan. Okay, padahal dia basikal jugalah, tetap kena kayu juga. Okay, cuma dia punya elemen reka bentuk dia tu ditambah baik. Okay, dan ini juga adalah contoh basikal yang bermotor lah. Dia kadang-kadang boleh cas, kadang-kadang boleh pakai minyak. So dia kena kayu juga, tapi kayu dia tak perlu sekuat basikal yang manual tu. Okay, jadi reka bentuk ialah susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Ini adalah definisi reka bentuk. Definisi reka bentuk. Dan reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing
dengan produk sedia ada di pasaran dan tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi kalau macam contoh tadi, kita kata basikal tu susah sebab nak kena kayu. Jadi ada orang yang buat inovasi basikal ini, basikal bermotor, supaya dia kayu sikit tapi dia dapat pergi lebih jauh. Jadi penyelesaian masalah juga dapat dilakukan dengan adanya reka bentuk untuk memenuhi kehendak pengguna. Jadi dia mungkin menyelesaikan masalah mereka yang ada sakit lutut, yang memudahkanlah pergerakan warga yang agak berumur untuk menggunakan basikal. Tetapi basikal-basikal ni, macam contoh basikal bermotor ni, tak perlukan lesen. Ada setengah orang dia macam nervous nak ambil lesen, setengah orang yang agak berumur agak susah nak ambil lesen. Jadi dia rasa baik dia pakai basikal bermotor ni sebab tak perlukan lesen. Kerana macam kita pakai basikal lah, tak perlukan lesen. Okay. Kemudian kita ada definisi teknologi. Tadi definisi reka bentuk. Teknologi pula adalah suatu pengajian untuk mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik dalam usaha menghasilkan suatu produk baru. Okay? Dan tujuannya memudahkan urusan serta penyelesaian masalah dalam kehidupan manusia. Sama juga. Cuma bila kita ada embed teknologi di sini, kita menggunakan pengetahuan sains dan matematik. Jadi contohnya kemajuan teknologi komunikasi dan maklumat ICT yang telah melahirkan aktiviti perniagaan melalui dalam talian. Dan seperti contoh yang sekarang ni banyak shopping online. Okay, kita ada Shopee dan kita ada Lazada dan juga kita ada e-wallet. So these are the definisi pembangunan dari segi teknologi. Okay, so kalau kita gabungkan kedua-duanya, reka bentuk dan teknologi ini, definisinya adalah lontaran idea dalam proses penyusunan bahan yang dirancang seiring dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okay, pengetahuan sains dan matematik. Okay, digabungan penyusunan bahan dan juga aplikasi pengetahuan sains dan matematik. Tujuannya masih sama, memudahkan kehidupan manusia. Sebab setiap satu inovasi itu mesti untuk penambahbaikan. Jarang kita buat untuk, bukan jarang, tak pernah lah kita buat supaya dia lebih menyusahkan. Tidak, mesti untuk penambahbaikan. Jadi reka bentuk ni ada dua jenis. Yang pertama kita panggil reka bentuk maujud, yang dapat dilihat dan dipegang. Contoh basikal tadi, reka bentuk meja, kerusi dan sebagainya. Lagi satu adalah reka bentuk mujarad, which is yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasa dan tidak dapat dipegang. Okay? Seperti contoh adalah perisian dan juga laman web ataupun e-book. Okay? Jadi kalau kita tengok bidang reka bentuk ini, yang maujud ni jatuh pada kategori banyak. Pembuatan, mechanical, electrical, pertanian. Okay? Pertanian boleh jadi macam pembangunan aquaponik dan juga fertigasi. Okay, dan juga elektrik serta mekatronik. Kalau mujarad pula, dia jatuh bawah kategori perkhidmatan. Okay, macam perisian, software. Software ni kita gunakan untuk perkhidmatan lah. Perkhidmatan menganalisis data. Laman web, perkhidmatan untuk menyampaikan maklumat. Okay, jarang-jarang sekali kita menggunakan perkhidmatan ini dengan reka bentuk maujud lah yang boleh dipegang. Sebab memang tak boleh dipegang pun perisian tersebut. Okey, jadi ini adalah inovasi yang telah awak semua sebagai satu kumpulan telah cadangkan dekat dalam Padlet. Ini yang awak faham tentang inovasi lah. So kalau macam yang pertama ni adalah tanaman dekat dalam rumah, instead of pakai pasu, dia pakai botol dan juga ada sistem saluran air. Dan ini adalah chopper bagi menggantikan blender, so boleh guna tanpa guna electricity. This is the robot vacuum, idaman kebanyakan suri rumah lah, termasuk saya, tapi tak dapat lagi. Okay? Jadi vacuum ni dia memang macam smart lah, sebab kita boleh programkan dia kan. Kalau tak dulu nak kena pakai yang manual punya, yang panjang, nak kena tarik wayar dan sebagainya. Antara jadi idaman vacuum robot ni dengan Dyson lah. Dia jadi persaingan dua ni lah. Okay? Kemudian yang ini agak simple juga. Ini kita panggil penyepit pengutip daun ataupun barang-barang yang sukar dicapai. Okay? Dia juga merupakan inovasi. Jadi ia memudahkan. Tak adalah setiap kali nak ambil daun tu kena ambil banyak kali kan. Dan ini adalah penggunaan pengorek sampah dekat longkang. Yang saya pernah jumpa sebelum ni dia tidak berlubang. Tapi ini inovasi produk dia buat berlubang supaya air tu boleh keluar. So kita just dapat dia punya what we call it, kita panggil dia punya sampah saja dekat dalam tu. Yang ini adalah power bank solar. Okay, ini pun first time saya pernah jumpa ni. Solar, so dia is charge pakai solar panel lah.
So as long as dia dapat cahaya matahari, kita boleh cas dia punya power bank, dan power bank ni digunakan untuk cas alatan elektronik yang lain seperti telefon. Dan yang ini juga menarik, ini adalah perhiasan aquarium menggunakan televisyen yang lama. Lama susah nak jumpa televisyen ni, memang inovasi lah ni. Sebab nak jumpa dia pun susah kan. Zaman sekarang dah tak ada dah televisyen ni. Tapi tak apa, it's still a good innovation, which is yang kita tidak menggunakan menggunakan bahan-bahan terpakai. Jadi tak payahlah kita lupuskan bahan elektronik yang lama-lama tu. Okay. So ni adalah contoh-contoh inovasi. Jadi sekurang-kurangnya saya faham bahawa awak faham apa itu inovasi. Awak faham bahawa setiap satu produk yang awak pilih ini merupakan penambahbaikan daripada produk sedia ada atau produk yang sebelumnya. Itulah yang kita panggil inovasi. Okay? Baik. Apakah yang perlu ada dalam elemen reka bentuk? So dalam setiap sesuatu produk itu, reka bentuk untuk membangunkan produk tersebut ada beberapa elemen. Antaranya adalah garisan, bentuk, arah, saiz, tekstur dan juga warna. So kita akan tengok setiap satu tu. Okay. Untuk mereka bentuk sesuatu produk, it started with lakaran. So nanti awak pun sama juga. So bila awak nak bangunkan awak punya produk, kita akan bermula dengan lakaran. Dan lakaran tu menggunakan garisan lah. Okay. So macam contoh awak nak lukis, katalah awak nak bangun, kita nak bangunkan sebuah rumah. So awak akan start dengan lukisan sebuah rumah dulu. Melakar dahulu. Rumah ni rumah 2 tingkat ke, rumah setingkat ke, tingkap dia macam mana, okay, pintu dia macam mana. So ia start dengan lakaran. Dan lakaran ini mestilah menggunakan garisan. So ada banyak-banyak jenis garisan lah. Okay, ada garisan halus, ada garisan kasar, okay, ada garisan bergerigi, ada garisan berbulu dan sebagainya. Dan ini merupakan fungsi-fungsinya. Okay. Kemudian ini adalah garisan berbiji, garisan lingkaran dan garisan beralun. Kemudian kita ada garisan berpancar, garisan berduri, garisan putus-putus dan juga garisan zigzag. Okay. Tapi ini merupakan, kenapa saya go through secara general sahaja, kerana kita tidak banyak menggunakan teknik-teknik garisan ini. Kita banyak menggunakan lukisan teknikal. So lukisan teknikal kita akan cover dalam next topik ataupun di topik 2 atau 3 minggu akan datang. Bagaimana untuk melukis lukisan teknikal, sebab saya fahamkan pelajar-pelajar dalam kursus ini adalah pelajar-pelajar SPPJ. Jadi kita kena menggunakan lukisan teknikal untuk membangunkan produk kita, sebab nanti you guys akan bangunkan dalam bentuk simulation menggunakan SolidWorks ataupun AutoCAD. Okay. Baik. Elemen yang kedua adalah elemen bentuk. So bentuk ni ada 2 jenis. Satu adalah bentuk ilusi dan satu adalah bentuk konkret. Ilusi adalah 2D, tidak boleh dipegang, manakala konkret pula adalah bersifat 3 dimensi, 3D masih juga boleh dipegang lah. Okay. So ini contoh bentuk dalam bentuk 2D. Okay. Yang ini adalah bentuk dalam bentuk 3D. Okay. Dan ini adalah perbezaan ciri dia. Kalau 2D tu dia adalah lepeh, kalau 3D dia bentuk sebenar. Kalau 2D ada satu permukaan, satu saja permukaan. Okay. Kita tengok ada satu permukaan saja. Yang ini ada paling tidak mesti ada 3 permukaan. 1, 2, 3. 1, 2, sepatutnya dia ada putus-putus kat situ 3. Sekarang kita akan nampak lebih daripada satu permukaan. Dia adalah lebar dan panjang sahaja, tetapi 3D dia mesti ada lebar, panjang dan tinggi. Okay. Tiada kedalaman atau ketinggian. Yang ini ada kedalaman dan juga ketinggian. Dan 2D hanya diukur dengan keluasan, tetapi 3D kita boleh ukur juga dengan isi padu. Okay. Itu perbezaan antara bentuk 2D dan juga 3D. Okay. Ini pula adalah contoh-contoh tekstur. Tekstur menunjukkan keadaan fizikal sesuatu permukaan, boleh dilihat, dirasa melalui sentuhan. Okay. Contoh-contohnya kasar, licin, lembut, keras dan juga berkilat. So terpulang nanti masa kita nak bangunkan produk. Nak bangunkan basikal tu, permukaan basikal dekat dia punya rangka tu, awak nak buat rangka macam mana? Licin, lembut, dia berkilat, dia tak berkilat, mungkin berkilat lebih mahal, mungkin tak berkilat kurang mahal. So itu terpulang kepada elemen yang awak nak terapkan dalam awak punya produk. Okay. Yang seterusnya adalah saiz. Saiz merujuk pada ukuran yang dipenuhi oleh sesuatu bentuk. So dalam banyak masa kita ambil contoh picagari ni, fungsinya adalah sama, bentuknya pun lebih kurang sama.
Pecah garing ni kita tak boleh nak pelbagaikan lagi bentuk dia, tapi kita boleh pelbagaikan saiz dia. Okay. Ada yang mungkin isi padunya sama, contoh sini. Mungkin sini 10 ml, ini pun 10 ml. Tapi ini muncung dia panjang sikit, ni muncung dia pendek sikit. So it depends. So bentuk dia mungkin berbeza tapi saiz dia sama. Ataupun bentuk sama, saiz berbeza. Ni bentuk sama, saiz berbeza. Okay. Kemudian kita ada elemen warna. Warna merupakan pembalikan cahaya ke atas satu objek. Okay. Dikesan mulai dari penglihatan, kita boleh nampak terdapat beberapa jenis warna. So ada dua jenis kat sini, warna panas dan warna sejuk. So warna panas kesan cahaya tinggi, terang, garang seperti api dan merangsang penglihatan. Jadi macam contoh kita nak buat kita nak design kasut. Ada setengah orang suka guna kasut yang warna terang-terang. Ada setengah orang dia tak suka guna warna gelap, warna hitam contohnya. Sebab dia kata kadang warna hitam ni dia serak haba, dia rasa panas. Jadi terpulang. Tapi ianya mesti ada justifikasi kenapa setiap elemen ini dipilih. Kenapa warna tu kita pakai, kenapa bukan warna ni. Okay. Dan juga arah. So arah terdiri daripada 3 jenis, menyerong, menegak dan melintang. Okay. Arah melintang menghasilkan suasana tenang dan stabil. Okay. Menegak memberikan kesan keterujaan, keseimbangan dan kepekaan. Manakala menyerong mewakili pergerakan ataupun tindakan. Jadi ini untuk setengah-setengah produk sahajalah. Tak semua produk ada arah corak dia. Jadi kalau kita nak buat arah corak tu pun kena fikirkan mungkin sesuai ke. Kalau macam contoh ada terpulang, ada orang nak buat pintu, katalah dia buat pintu, dia suka pintu dia ada corak melintang macam ni. Tapi ada juga bila didesign dia suka corak melintang macam ni. Dia terpulang. Tetapi setiap satu tu mesti ada justifikasi kenapa dia buat corak begitu. Mungkin dia nampak benda tu lebih menarik. Nilai estetika ataupun nilai subjektif menarik itu terpulang kepada sesuatu individu lah, bagaimana mereka nak memasarkan produk mereka nanti. Okey. So ini adalah aktiviti yang seterusnya. Based on the produk yang awak dah cadangkan dekat dalam Padlet tadi tu, sambungkan saja, edit saja post tersebut. Okey. Apakah elemen yang akan anda variasikan berdasarkan produk-produk ini? Okey. So sama satu contoh katalah yang ini. Pasu ni. Jadi apa yang awak nak variasikan? Berdasarkan 6 elemen tadi. Awak nak variasikan bentuk ke? Awak nak variasikan saiz ke? Nak variasikan warna ke? Dan kenapa awak pilih variasi tersebut dan warna apa yang awak akan variasikan? Okay, jadi terpulang. Cuma saya nak tahu justifikasi saja. So tambah je dekat dalam awak punya post based on group tu, tambah dekat situ dan maklumkanlah kenapa pemilihan elemen itu yang awak nak variasikan. Okay. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh raise kan isu ni dekat dalam kita punya group WhatsApp. So don't forget to like and subscribe video ni. Dan insyaAllah untuk masa akan datang, kalau ada video lagi, kita akan tambah dekat dalam link YouTube yang sama. Okay. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih.